Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, haji dan hajjah, para jemaah sekalian, para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini Sabtu 24 Zulhijjah 1443 bersamaan dengan 23 Julai 2022, kita teruskan bacaan kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah. Al-Hikayatut Tasi'atu Wassalasuna Ba'dal Mi'ah, hikayat yang ke-139. Kitab ni besar, cuma kebetulan tajuk yang kita ada ni, tajuk dia cerita tentang haji. Kisah kita pada yang ke-139 ini, kisah ibu kita Aisyah radhiyallahu anha mengerjakan umrah 3 kali setahun. Zaman dia 3 kali bukannya senang. Daripada Madinah ke sini 8 hari 8 malam perjalanan, balik 8 hari pula. Tapi dia punya semangat, ibu kita mari berapa kali? 3 kali. Jadi ini tajuk kitanya, hukum ulang umrah banyak kali dalam setahun. Hukum mengulangi umrah banyak kali dalam setahun. Tajuk. Kisah ini diriwayat oleh seorang tokoh ulama, nama dia Sadaqah. Nama orang ni bukan sedekah, sedekah. Sadaqah. An Sadaqata bin Yasar anil Qasim an Aisyata radhiyallahu anha. Kata di Qasim ni anak saudara Aisyah, anak saudara dia sendiri. Anak saudara dia Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Anak saudara dia cerita daripada makcik dia. Apa dia makcik dia? Aisyah. Dia kata annaha i'tamarat fi sanatin 3 marat. Aisyah mengerjakan umrah 3 kali dalam setahun. Qultu, Sadaqah pun tanya Qasim, hal aba ala zalika alaihi ahadun? Ada orang cela Aisyah, marah ke Aisyah sebab pergi umrah banyak kali? Ada tak? Qala, kata di Qasim bin Muhammad, subhanallah, Ummul Mukminin, ini perbuatan Ummul Mukminin, isteri Nabi yang sangat disayangi, alimatun, yang sangat alim, yang hebat, banyak ilmu. Siapa dia berani nak kritik dia? Jadi kita kata kisah ini, asar ini dikeluar oleh Al-Imamul Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan juga oleh Ibnu Hazm dalam kitab Al-Muhalla dan lain-lain. Jadi hadis asar ini memberi perbincangan ruang yang luas kepada kita, iaitulah tentang harus kita mengulangi umrah banyak kali dalam setahun. Yang jadi hak kita ni bukan setahun dalam satu musafir. Sekali mari umrah 10 kali, 7 kali. Mari haji lagi lama. Orang haji yang duduk full package 40 hari, 45 hari, dia nak apa kalau tak pergi buat umrah? Dia dua ya, sama ada dia pergi buat umrah atau berhidup ngomel kat dapur. Engkau tak ada kerja ke? Ada kerja. Hidup ngomel, jadi umrah dia letisnya, tak ada apa dah. Baik. Itu dari sudut buah bicara lah. Adapun dari sudut hukum, maka ulama kata jawazul umrah. Harus kita lakukan umrah lebih daripada sekali dalam setahun ataupun dalam satu perjalanan. Nanti kita bincang bab hukum nanti. Sebelum pergi ke hukum, saya nak cerita memperkenalkan kepada tuan-tuan dan puan-puan haji dan hajah sekalian. Dalam cerita ni ada 3 tokoh. Sadaqah, Al-Qasim bin Muhammad dan Aisyah. 3 orang. Sadaqah ni siapa? Nama dia Sadaqah bin Yasar Al-Jazri, daripada ahli Jazirah, dan dia ni duduk di Mekah, tinggal di sini. Allah telah meriwayat banyak hadis-hadis daripada imam-imam yang besar,
daripada beberapa orang ulama tokoh, dan daripada dia juga lah telah meriwayat oleh Ibnu Juraij, Imam Malik, Ibnu Ishaq, Ad-Dhahhak dan lain-lain. Kata di Abu Daud, dia kata dia ni sedekah ni orang yang suka berjalan. Minggu ni dia solat Jumaat di Mekah. Minggu depan Jumaat di Madinah pula. Mana dia jalan dia. Tak apalah, dia pengembara. Tapi dia ni seorang yang rawi yang thiqah. Dia mati pada khilafah Bani Abbas. Pencerita yang kedua, nama dia Al-Qasim bin Muhammad. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Kita kena Sayyidina Abu Bakar Siddiq ni. Kena dah kan? Cuma, siapa dia Al-Qasim ni? Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Cucu Sayyidina Abu Bakar. Gelar dia Abu Abdurrahman. Kata di Imam Bukhari, qutila abuhu. Ayah dia Muhammad bin Abi Bakar terbunuh. Maka Qasim ni jadi yatim. Dijaga oleh siapa? Oleh Aisyah. Aisyah ambil anak saudara ni sebab dia tak ada anak. Aisyah di antara isteri Nabi yang tidak ada anak. Isteri Nabi yang ada anak siapa? Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Nah, kena ingat nama mak kita tu. Maknanya anak-anak Nabi mari daripada Khadijah. Isteri lain tak ada. Macam Ummu Salamah tu dia ada anak dah. Umar bin Abi Salamah itu anak tiri. Dia bukan anak dia. Kemudian seorang lagi di Madinah tu daripada Maryah Qibtiyah. Lahirnya anak Nabi itulah Ibrahim AS. Jadi Al-Qasim ni dia meriwayat hadis daripada ayah dia sendiri, Abu Bakar Muhammad, daripada makcik dia Aisyah dan lain-lain lagi. Seorang tokoh yang hebat, Al-Qasim bin Muhammad ni seorang tokoh yang hebat. Jadi orang yang sangat tawadhu, orang yang alim. Kata Sufyan bin Uyainah, orang yang paling alim tentang riwayat ilmu Aisyah di antaranya Al-Qasim dan Urwah bin Zubair, anak dara dia juga. Dan Amarah, nama orang Amarah. Baiklah, dia mati pada tahun 100, berbeza ulama kata 101 hingga 112. Dia punya beza jauh ya. Ada kata 101, ada kata 112. Wallahu alam. Adapun Aisyah radhiyallahu anha, kita boleh katakan kita kenal dah Aisyah ni. Kan? Anak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ni dia ada 4 orang isteri. Dengar cerita. Biasa ya buat Arab tu. Buat kita je celak matanya bunyi. Dah. Yang pertama, dengar, Sayyidina Abu Bakar, isteri dia yang pertama nama dia Qatilah Al-Amiriyah. Dia kahwin zaman jahiliah lagi. Belum sebelum Nabi jadi Nabi. Dan ulama hadis berbeza tentang dia masuk Islam ke tidak. Anak dia 2 orang, Abdullah dengan Asma. Isteri yang kedua nama dia Ummu Ruman. Ia ni isteri yang Islam, berhijrah sekali dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia telah melahirkan Abdurrahman dan Aisyah. 2 orang anak dia. Maknanya adik-beradik Aisyah ni banyak yang mak lain. Isteri yang ketiga nama dia Asma binti Umais. Ini dia kahwin sudah semasa Islam dan dia telah melahirkan Muhammad bin Abi Bakar tadi. Yang keempat nama Habibah binti Kharijah. Habibah ni melahirkan anak Abu Bakar, nama dia Ummu Kalsum selepas Abu Bakar mati dah. Maknanya masa dia mengandung tu Sayyidina Abu Bakar wafat. Jadi Muhammad bin Abi Bakar ni adik-beradik Aisyah bukan semak, adik-beradik belah ayah. Mak dia Asma binti Umis. Muhammad ni dibunuh pada zaman pemberontakan, zaman Sayyidina Osman, dia dibunuh ketika itu. Maka anak-anak dia dijaga oleh Aisyah radhiyallahu anha. Itu secara ringkas lah, saya bawa ringkas-ringkas aja cerita. Sebab kita nak pergi kepada cerita umrah. Baik, kita haji sudah kan? Sekarang ni zaman umrah pula. Apa makna umrah? Al-umratu, apa makna? Hari tu masa kursus dia sebut dah umrah makna apa? Dia kata umrah tu dengan makna memenuhi ruang. Satu makna ziarah, betul.
Ada lagi umrah dengan mana ja'a man amara, orang yang memenuhkan tempat ini. Itu dia panggil umrah. Dan sama juga dengan bila kita banyak pergi masjid, dia kata orang ni ahli imarah masjid. Imarah tu mana orang yang memenuhkan masjid. Masjid ni dua imarah. Satu imarah bangunan. Hak ni mudah. Sekarang ni orang imarah bangunan banyak tak banyak? Oh, pergilah kampung mana apa masjid besar-besar. Hak tak adanya apa? Jangan sebut tu sendiri. Hak tak adanya orang ya. Ada hari Jumaat. Nah, hari lain tak apa ada banyak tiang pada orang. Dia kita panggil imarah. Mana kalau kata orang ni orang yang mengimarahkan masjid, mana orang sentiasa pergi ke masjid. Insya-Allah lah kita mengharapkan kita ni para haji ni, hajah termasuk juga hajah kita orang yang mengimarahkan masjid. Insya-Allah. Di balik ni pakak pergi masjid belaka. Cuma tu kita suruh hafal zikir pas solat tu. Kalau tak ada tu email rasa orang tak tolak dah orang lain. Tuan haji silakan. Oh dia kata saya tak ingat zikir pun jatuh sebab melontar. Tak kena cakap macam tu tak. Kita kena bersedia untuk jadi apa? Jadi imam. Jadi pak imam kena bersedia. Itu makna umrah. Adapun dari sudut istilah, umrah tu dengan makna suatu perjalanan ke Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadat khusus. Nama dia umrah. Lepas tu umrah ni dia panggil ziarah. Sebab orang dulu mari sekejap je. Dia parking unta dekat masjid tu. Dia pergi tawaf, sa'i dia cukup, dia balik. Cuma kita hari ni tak boleh macam tu. Kita mari jauh. Paling kurang pun kita duduk 4 hari, 5 hari di sini. Bagi kita ambil masa lah sikit. Baik. Adapun hukum umrah. Umrah ni wajib ke sunat? Wajib sunat. Jadi. Ini khilaf ulama. Kita cerita bab khilaf. Jangan dengan kena belajar sedap. Di kumpulan yang pertama, seperti yang dijawab oleh tuan-tuan lah. Dan pada pekoh kita Syafi'i dia kata, umrah ni wajib juga macam haji. Tapi sekali je. Siapa dah mari sekali dalam hidup dia ni, gugur lah hak wajib tu. Dia ada orang salah faham. Dia kata dia ni umrah kali pertama masuk ni, kena hak dia dulu. Bukan tu. Umrah dalam seumur hidup dia tu. Itu yang dia kena buat untuk dia. Macam kita nak mari pula umrah ni. Tahun depan ke, cuti sekolah ni ke bila-bila Ramadan. Boleh je kita terus buat kepada orang. Kebetulan ayah dia meninggal contohnya. Saya nak buat untuk ayah. Boleh. Dalam istilah pekoh dia panggil syubrumah. Raja dengar nama syubrumah. Tu aja. Ini kena dengar lah. Nama syubrumah ni nama orang. Nabi SAW pernah dengar seorang sahabat dia talbiyah untuk syubrumah. Labbaika an syubrumah. Mana aku buat haji ni, buat umrah ni untuk syubrumah. Nabi kata, siapa syubrumah? Dia kata, keluarga dia hak mati. Tak ada mari haji. Nabi kata, tak, mu kena haji mu dulu, barulah boleh buat untuk orang lain. Jadi kita bila mari umrah dah dalam hidup kita ni, bila kita nak mari pula umrah, boleh je kita terus buat pada orang lain. Bukan maknanya umrah ni, kita mesti kita dulu baru orang lain. Tidak. Wadah, hilang kekeliruan di situ. Jadi kumpulan yang pertama mengatakan umrah ni wajib, sefardu. Mana dalil dia? Dalil dianya ayat Quran surah Al-Baqarah 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah itu kerana Allah. Jadi oleh kerana dia kembar sekali, maka menunjukkan dua-dua tu sama. Jadi kita ambil hal ni tak apalah. Tapi sekali ya seumur hidup. Bukan 7 kali. Ada juga kumpulan yang kedua dia kata tak. Umrah ni sunat. Siapa dia? Mana dalil dia? Dalil dia hadis Jabir. Hadis Jabir. Dia kata atan Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabiyun. Seorang pakcik badui, dia mari jumpa Nabi. Orang badui ni orang kampung. Dia tanya, ya Rasulullah, akhbirni anil umrah awajibatun hi. Umrah ni wajib ke? Dia tanya soalan. Faqala sallallahu alaihi wasallam la, tak wajib. Wa an ta'tamira khairul laka. Tapi kalau kamu umrah lebih baik.
Hadis ini dikeluar oleh Imam Ahmad, Al-Baihaqi, At-Tirmizi. Ulama hadis kata sanad dia dhaif. Sahih daripada kata-kata Jabir. Sahih daripada kata Jabir. Dan kalau kita belajar ilmu hadis dipanggil hadis ada dua kategori. Satu dia panggil hadis marfu', mana kata Nabi. Satu lagi dia panggil mauquf, itu kata sahabat. Nah, macam dalam bab ni ulama hadis kata sahih daripada kata Jabir, tapi dhaif daripada kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dengan hadis ni menunjukkan umrah itu tidak wajib. Jadi kita pergi hak pertama tadilah, senang. Umrah tu wajib tapi sekali seumur hidup je. Jadi tidak payah kita menyusah ke diri, hidup cari hak lain pula payah. Baik. Kemudian itu dari sudut hukum umrah, ada kata wajib, ada kata sunat. Wajib ke sunat kita dah buat, alhamdulillah. Tapi kalau yang wajib pun berapa kali? Sekali ya seumur hidup. Lepas pada tu sunat. Alhamdulillah, ini di antara ibadat yang diminta supaya kita mengulanginya. Ulang sentiasa. Mana dalil? Dalilnya hadis Nabi SAW, tanda hadis ni. Nabi sebut dalam hadis, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Ada seorang sahabat ni dia tak boleh nak pergi haji. Tak cukup kenderaan. Mana dia ada kenderaan ni, keluarga dia ambil seekor unta. Seekor lagi dia kena guna untuk nak ambil air, untuk kegunaan kebun dia lah. Maka Nabi pun bagi tahu pada sahabat ni, memari umrah di bulan Ramadan. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di bulan Ramadan boleh pahala haji. Ada riwayat kata hajjatan ma'i. Haji sekali dengan aku. Siapa nak pergi haji sekali dengan Nabi, pahala dia pergi umrah bulan Ramadan. Pernah dah mari umrah bulan Ramadan? Tak lagi? Kena mari. Bila kita nak mari sekali? InsyaAllah dah mari Ramadan. Dia tak kira akhir Ramadan ke awal, yang penting Ramadan. Naknya kita melakukan umrah pada bulan Ramadan. Kalau mari akhir, jam oleh. Tengok umrah baru ni, lepas pada PKP baru ni. Ramai pada haji. Sebab orang dah 2 tahun kan terkurung tak boleh nak mari, dia mari. Jadi kita ambil peluang lah mari umrah pada bulan Ramadan, insya-Allah. Hadis ni rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Hadis yang kedua, kelebihan umrah ni. Al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma. Antara umrah ni dengan umrah yang akan datang. Dalam sebuah hadis kata paling maksima kita boleh jarak umrah kita berapa tahun? 5 tahun. Ada riwayat kata 5 tahun. Kena buat jangkaan, ni kita mari haji 2022. Paling lama kita nak mari pula 2027. Jangan lepas pada tu. Tak boleh tu Ustaz, lama. Tak nak mari tahun depan, lagi baik. Cuma kita nak kata maksima dia tarikh yang paling lama kita boleh jarak tak mari tu 5 tahun. Dah tak? 5 tahun ni banyak lah, duit pun banyak dah. Balik kumpul-kumpul semula pula, duit tak habis nak makan. Siapa dia duit habis? Siapa dia duit dia habis makan? Duit habis makan tak? Tak habis. Pasal apa tak habis? Sebab tak boleh makan. Betul. Kalau duit boleh makan 100 ya sekali konyeh dah. Tak ada apa ya. Betul dah, kadang-kadang kita gurau orang tua ni, dia jadi kata duit ni tak habis nak makan. Dia kata tak cukup, tak cukup apa? Baru tak makan betul. Kambing pun tak makan duit. Di hadis Nabi kata al-umratu ila al-umrati. Antara satu umrah dengan umrah yang akan datang itu kafaratun, menjadi penghapus dosa dan tu. Jadi eloklah setahun. Mungkin dalam perjalanan kita hidup setahun ni ada waktu lara, ada waktu kita. Yalah macam-macam benda dunia ni. Nanti kita mari umrah pula, kafarah pula. Alhamdulillah. Kalau boleh mari haji, lagi baik. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Hadis ini dawah Bukhari Muslim. Hadis yang ketiga Nabi kata, ni pelik sikit ni. Tanda hadis ni.
Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Nabi kata selang-seli antara haji dengan umrah. Dah kita mari haji dah, mari umrah pula. Nak mari haji pun tak boleh kota dah. Nah, balik ni nak daftar semula mari haji boleh ke tak boleh? Tak boleh dah. 1000 tahun lagi. 100 tahun lagi. Allahu akbar. Tapi kalau Tuhan panggil boleh mari tak boleh mari. Boleh je dah. Nah, pergi daftar ke mana-mana mari lah pula. Kita tak boleh hajar ni marah di kerajaan dia kata macam-macam dia ni. Nabi kata tabi'u. Tabi'u mana selang-seli antara haji dengan umrah. Kenapa? Dengar hadis ni. Fa innahuma yanfiyanil faqra waz dzunub. Haji dengan umrah ni mengikis, menghilangkan kefakiran dan dosa. Kama yanfil kiru khabasal hadid waz zahabi wal fiddah. Sebagaimana api menghilangkan karat besi, kotoran di emas dengan perak. Itu Nabi buat bandingan simple. Maknanya api kan kita nak cuci besi tu, bakar, hilang. Haji dengan umrah ni menghilangkan dosa kita seperti api menghilangkan karat. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun ilal jannah. Sama lagi lah. Maknanya ada orang tanya betul, biar betul Ustaz. Mari haji ni berapa puluh ribu habis duit. 40 ribu, 50 ribu habis. Mari umrah pun banyak ribu juga. Kenapa Nabi kata menghilangkan kefakiran? Sebab apa? Sebab tak ada bunyi lagi orang mari haji, kau mari umrah, lepas balik tu duk tunggu tepi tangga masjid, tak ada piuh. Mana tahu pakai papa ke dana dah sekat pergi haji ni. Ada ke tak ada? Ada. Nak mari pula ada. Alhamdulillah nak mari pula ada. Tapi kalau papa tak ada, itu dia panggil ini bahasa Nabi mukjizat sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang miskin lah. Cuma hok mari beli kuat-kuat cerita lain. Baik. Ada orang miskin? Tak ada. Yang keenam, al-muslimu yustahabu lahu al-iktsar min al-umrah. Orang Islam ni kena memperbanyakkan umrah. Kita kena sentiasa mari buat umrah. Cuma timbul lagi soalan. Orang tanya, dia kata, Ustaz, mana baik kita pergi umrah dengan kita beri duit kepada orang lain? Sedekah. Mana baik? Coba beri lontaran idea, nak dengar. Buat dua-dua tu terbaiklah. Lagu mana tu? Nak beri duit ke orang ke, kita mari. Gimana? Kita kena tengok. Orang hak miskin tu, kalau dia tak boleh mari haji, tak boleh mari umrah, tak wajib bagi dia. Kita ada duit, kita kena mari. Cuma ginilah, kita berlaku adil. Sekiranya kita mari umrah, tapi dalam keluarga kita ada orang yang miskin, yang merempak, siapa tak boleh nak makan, angkat bendera putih. Menasabah ke tak menasabah? Itu kalau wasa siapa peringkat tu, tak boleh lah kita mari umrah. Kita kena pergi cari jiran tetangga kita, anak beranak kita, keluarga kita yang miskin, kita bantu dia dulu. Sebab itulah kata orang mengenyangkan orang sujud tu lebih baik daripada menghias tempat sujud. Faham maksud dia? Kita buat masjid comel-comel, sedangkan orang dalam qaryah kampung kita miskin, makanan pun tak ada. Lampu gantung masjid kita 20,000. Orang ni tak ada miskin. Sama juga. Ini orang kritik, dia kata, Pak Haji tu setiap tahun pergi umrah. Baiklah dia sedekah orang. Kita kata awak tanya dia sedekah ke tidak. Kita jangan mudah-mudah nak buat spekulasi, nak buat tuduhan, su'uzan pada orang. Mula jadi dia pergi umrah tiap tahun, tapi dia punya sumbangan dia bukan beratus ribu dah dia bagi kepada orang kampung dia. Kita pun tak tahu. Sebab itulah kita kena berhati-hati dalam bercakap. Bagi anaknya, pergi Mekah ni, orang yang merasai kemanisan dia saja yang tahu kenapa dia kena pergi Mekah. Betul tak? Okay. Tak boleh nak halang orang. Ada setengah orang ni hok buat baru pula ni. Cadangan baru ni, puak-puak sistem ke apa nama ni. Dia suruh tukar daripada sembelih korban, begitu tukar jadi korban beasiswa dia panggil. Boleh? Tak usah sembelih kami. Kita ambil duit ni beasiswa. Kita kata itu benda yang berbeza.
Benda perkara yang berbeza. Jadi bagi anaknya tidak menghalang haji dan hajah nak mari umrah berapa kali. Cuma kita juga kena ada semakan kepada dalam keluarga kita ni. Di kampung kita tu ada tak makcik kita, sepupu kita, keluarga kita yang memang sangat-sangat memerlukan bantuan. Ada ke tak ada? Ada. Kita bagi bantuan. Lepas tu duit kita lebih lagi. Kita pergi umrah. Apa salah? Tidak menjadi kesalahan. Alhamdulillah zaman kita ni, dia panggil zaman separa nak kiamat ni, dia panggil kasratul mal. Di akhir zaman nanti, harta akan jadi banyak. Zaman ni pun pelik-pelik. Orang muda-muda kaya-kaya, duit tak tahu nak pergi tak mana duit. Banyak duit dia. Lebih-lebih lagi kalau hak baru-baru jadi kaya ni. Nak duk perhati tengok dalam ilmu tadabbur, bila kita baca cerita Qarun ni orang kampung, budak kampung Bani Israel yang baru jadi koprak. Baru jadi kaya. Sebab tu dia sombong. Sebahagian daripada, kita tak boleh sebut nama orang lah, ada setengah-setengah orang ni, dia kaya mendadak. Daripada laki-laki jadi tina, pelik lah dia berhidup pun. Sebab yang peliknya tu, penyokong dia tu pergi beli apa bagi orang lagu tu, tak sedut pergi biar dia insaf. Kita sedar. Kita nak pergi umrah ni. Semula. Jadi umrah ni disunatkan supaya kita sentiasa mengulangi umrah, sebab umrah ni Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Ibrahim, jadikan hati af'adatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikan hati manusia ni terikat dengan Kaabah. Kita berbalik ni nak mari pula ni, insya-Allah dah. Kau tak saya mari dah. Kata di kalau kita nak kira sibuk, semua kita ni sibuk belaka, betul tak? Tapi kalau kita ambil masa sekejap, 10 hari, seminggu nak pergi umrah, berkhulwat kita di rumah Allah Ta'ala, boleh ke tak boleh? Boleh je. Orang kaya setara mana pun boleh. Seorang tokoh ulama tulis kata-kata sikit, kita sebarkan kata-kata hikmat ni. Nama dia Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala. Dia kata apa? Tulis kata-kata ni. Ma syaghalaka 'anillahi min ahlin. Apa saja yang mengganggu kamu daripada mengingati Allah, keluargamu ke, harta benda kamu ke, anak cucu kamu ke, fahuwa 'alaika masy'um, maka itulah orang yang tidak baik bagi kamu. Jadi kita nak anak kita boleh mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata? Harta kita ingat kepada Allah. Sebab bila kita boleh harta, kita ingat ke zakat, kita ingat nak bantu orang miskin, kita ingat nak wakaf, macam-macam kita ingat. Ingat nak membina tempat-tempat musaadah, bantuan kepada orang. Jadi kita ingat kepada Allah. Ni kalau tidak, duk sibuk dengan harta, duk kira harta yuhibbunal mala hubban jamma, pagi petang siang malam duk kira harta je lah. Nak pergi masjid pun tak boleh. Jangan. Ini kata siapa dia? Abu Sulaiman Darani kata, semua benda yang menghalang kamu daripada mengingati Allah, maka itu masy'um. Mana masy'um ni kesialan bagi kamu dalam kumpulan tersebut. Kita tak nak jadi harta kita, keluarga kita menyebabkan kita sial daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dari sudut fakta sejarah, tuan-tuan ingat tidak? Nabi kita umrah berapa kali? 4 kali. Umrah yang pertama bila? Umrah Hudaibiyah. Betul lah tu. Jawab molek. Hudaibiyah. Umrah yang kedua? Umrah buka baru. Buka baru. Tahun yang ke-7. La, Bai'atul Ridwan tu Hudaibiyah lah tu. Hudaibiyah kan? Hari tu anak tak sempat nak ceramah di Hudaibiyah sebab panas. Berasak. Bah berasak, orang berasak. Nah. Hudaibiyah ni kita cerita betul ni. Kalau kat lagi masjid. Tak lagi. Dah lagi. Tak lagi. Insya-Allah. Nabi SAW, ni kita qada ceramah Hudaibiyah dah. Baik. Bila duduk di Madinah berapa tahun? 6 tahun. Tahun yang ke-6, Nabi kita bagi tahu pada sahabat dia mimpi masuk Mekah. Sahabat-sahabat ni kalau mimpi Nabi, semangat lah, dia kata boleh ambil Mekah dah. Orang-orang muhajirin yang lama tak mari tu pakat nak marilah. 1000 orang lebih mari. Waktu tu panglima perang
Quraisy, nama dia Khalid bin Al-Walid. Jangan tuan-tuan jangan pelik. Panglima ni dulu Quraisy, lepas tu jadi panglima Islam. Khalid bin Walid panglima Quraisy masa tu. Dia attack Nabi. Dia jalan mari Madinah ni, dia akan masuk ikut Tan'im. Tan'im, Bi'rutwa, Mekah. Itu ni Kaabah. Khalid pergi attack Nabi, dia kejar. Larikan Nabi daripada jalan asal. Nabi terpaksa pergi ke kanan sampai ke Hudaybiyah. Jauh tu. Lebih kurang mungkin dalam 10 km ataupun lebih. Melencong ke Hudaybiyah tu. Sepatut dia pergi ke Tan'im. Bila sampai di Hudaybiyah, Nabi SAW hantar Sayyidina Osman. Osman ni dia tak ada isu. Kalau Sayyidina Umar, dia orang Hudaybiyah ni. Tahu orang Hudaybiyah? Hudaybiyah ni mana orang hebat lah. Mana ada masalah dengan orang lah. Nah, tapi Osman ni orang baik. Nabi hantar Sayyidina Osman masuk Mekah, berunding dengan Quraisy, minta nak mari tawaf. Nabi pakai ihram. Pakai ihram, bawa hadiu. Ingat dah semalam kita cerita bab hadiu kan? Bawa unta yang telah ditanda untuk sembelih di Mekah. Osman masuk Mekah, pakai masak demo, keluarga dia ramai. Lambat sikit keluar ke mana? Balik mula ke Hudaybiyah. Jadi syaitan mari buat di ayah Osman dibunuh. Itu cerita. Osman qad qutila. Osman telah dibunuh. Nabi SAW rasa tercabarlah. Kita hantar bagi perunding. Orang tak bunuh perunding. Orang tak bunuh wakil. Ini kenapa Quraisy bunuh? Maka Nabi kita duduk di bawah pokok di Hudaybiyah. Ikat setia. Semua bersalam dengan Nabi. Kita tak akan lari balik ke Madinah kecuali darah Osman dituntut. Sampai khabar ke Quraisy. Quraisy kata, hantar balik Osman cepat. Muhammad. Kalau kita kat Muhammad dah mengamuk dah tu. Nak serang Mekah dah. Dia takut juga. Sebab dia kenal Nabi. Dia bukan tak kenal. Semalam waktu nak letak Hajar Aswad, ingat tak? Waktu kita pergi ziarah gitu. Dia suruh Nabi buat. Yang ni pun dia tahu bila Nabi cabar, tak mau. Ingat waktu Nabi duduk solat dekat Kaabah. Dia waktu dia mari letak perut unta atas belakang Nabi. Bila Nabi bangun, Nabi kita sebut nama seorang-seorang. Allahumma alaika bi fulan. Nabi sebut nama. Semua yang Nabi sebut nama tu mati dalam peperangan Badar. Semua terbunuh di Badar. Quraisy hantar balik Osman cepat-cepat dan dia hantar mari perunding. Orang yang berunding dengan Nabi nak bincang macam mana. Mari seorang, tak jadi. Mari dua, tak jadi. Akhir sekali perunding Quraisy, nama dia Suhail bin Amru. Tulis nama ni, nak buat nama anak kan ni? Nama cucu, boleh anak dah. Suhail bin Amru. Bin tak payahlah. Buat Suhail sudahlah. Ni ada juga orang nak buat nama sekali dengan bin ayah, kata dok. Dia nak buat nama anak dia Amru bin Al-As. Kata apa Al-As tu? Amru sudahlah. Amru bin ayah dia. Ayah dia. Amru bin Mazlan. Tak payah Al-As tu ayah dia tu. Contohlah. Al-Makki ni nak boleh anak Mekah. Macam-macam. Baik. Bila mari Suhail, Nabi dia suka kepada apa? Nabi suka pada nama-nama yang menunjukkan mudah. Suhail itu makna senang. Suhail makna mudah. Nabi tengok Suhail datang, Nabi kata apa? Sahalallahu amrana. Allah Ta'ala permudahkan urusan kita. Sebab nama hak mari itu nama mudah. Pasal itulah ada setengah orang ni dia tak mau tua. Dia nak jadi muda. Kita kata senang, buat nama muda. Siapa dia buat nama muda, dia tak akan tua sampai akan mati. Siapa dia mati? Muda mati. Janganlah. Haji Mazlan duduk ngatas duduk dia. Baik. Mana kita ni? Suhail bin Amru mari, Nabi kata sahalallahu amrana, Allah Ta'ala permudah keurusan, maka setelah dia buat perjanjian damai. Berapa tahun janji? 10 tahun gencatan senjata. 10 tahun. 10 tahun?
Kemudian di antara isu ni dalam buku Mekah ni ada. Tuan-tuan yang ada buku tu boleh tengok. Ni. Di antara isu yang dibangkitkan, dia kata apa? Mana-mana orang Quraisy yang lari ke Madinah, Nabi kena hantar balik. Orang Madinah lari Mekah, tak payah hantar balik. Nabi setuju. Hai, Sayyidina Umar kata pelik tu. Macam tak adil je. Nabi kata biar. Orang Madinah lari ke Mekah, itu munafik. Buat apa kita nak panggil balik? Dia lari nasib baik dah, membersihkan masyarakat Madinah daripada apa-apa ni. Tapi orang Mekah yang lari ke Madinah, ini muhajir. Habis macam mana kita hantar balik? Sabar dulu, ada strategi. Bila orang Mekah lari ke Madinah, Nabi kata, mu tak boleh duduk sini. Ini perjanjian dengan Quraisy. Habis nak pergi mana? Kamu keluar pada Madinah, pergi buka markah baru pula. Pusat dakwah baru di tepi jalan. Jadi seorang mari pergi ke sana. Akhir sekali terbinanya satu cawangan baru dakwah hasil daripada orang Quraisy yang hijrah ke Madinah, yang tak duduk di Madinah. Ini kebenaran. Tapi takdir Allah SWT, bila Quraisy dah tenang, dia pun bagi kepada Nabi visa 3 hari untuk masuk umrah tahun depan. Semua Nabi mari umrah ni pada bulan Zulqa'dah. Tanda, semua umrah Nabi pada bulan Zulqa'dah. Sebab apa? Bagi orang Quraisy, penguasa Mekah masa tu, melakukan umrah pada bulan haji min afjaril fujur. Melakukan umrah pada bulan haji di antara satu perbuatan keji yang sangat. Sebab mengurangkan hak perniagaan. Bila awak mari umrah boleh haji, buat umrah boleh haji, tak mari dalam bulan lain. Habis kedai kita ni siapa nak laku? Dia kira bisnes dia ya. Bijak Quraisy. Kita kena belajar juga ilmu Quraisy ni pun. Tak, pasal tu dia kena ada pesta-pesta. Maka Nabi kita buat umrah pada bulan Zulqa'dah. Nak membatalkan kepahaman karuk Quraisy. Maka tahun depan Nabi kita mari bulan Zulqa'dah, tahun yang ke-7, nak menunaikan janji Quraisy untuk 3 hari tu. Selesailah Nabi. Waktu nak tawaf, Quraisy mari dihasut oleh syaitan. Syaitan kata apa? Tak ingat dah. Orang Madinah ni mari 8 hari 8 malam berjalan, mestilah penat. Satu. Kemudian mereka ni pernah ditimpa demam panas. Waktu pergi hijrah tu, sampai meracau dia punya cakap. Demam panas ni, dia panggil humma. Maka Nabi SAW diwahyu oleh Allah Ta'ala, Quraisy nak kacau, maka ketika itulah Nabi kita suruh buka bahu kanan. Jadi umrah tahun yang ke-7, itu umrah yang kedua, umrah buka bahu. Sebab apa buka bahu? Nak tunjuk gagah kepada Quraisy. Habis kita hari ni tunjuk ke siapa? Yang kita pergi umrah buka bahu, tunjuk siapa? Tunjuk siapa? Tunjuk diri sendiri. Lah. Ya. Betul, ikut Nabi tu memang jawapan tepat sekali, tapi hikmat kenapa nak buka lagi? Sebab apa? Ya. Tunjuk kekuatan. Nak tunjuk siapa? Biarlah apa bini pegang. Bini tu pimpin lah, tunjuk kuat lah. Kata orang tanya Sayyidina Umar. Dia kata, Umar, perlukah lagi kita buka bahu, jalan lompat, Quraisy dah masuk Islam semua. Umar kata, aku fikir juga benda tu, tapi bila mari Hajjatul Wada, Nabi kita buat benda ni menunjukkan sudah menjadi satu syiar. Kita pun tahulah bahawa syiar ini nak tunjuk kekuatan kepada syaitan. Kita nak mari haji ni kena goda ke syaitan tu. Betul tak? Dahsyat. Kalau kita suruh orang muda-muda ni buat dia punya review sikit, syaitan kata apa awak nak pergi haji awal-awal ni? Kata apa? Muda lagi tak? Kacau, lepas ni balik. Orang panggil Pak Haji, Mak Ajah. Kalau majlis buat parti-parti dia berjabat, tak boleh naik karaoke dah kita. Nak cabut piyah 2 orang ni. Jadi itu gangguan syaitan. Maka kita lawan. Baik. Yang ketiga, bila ke haji umrah Nabi yang ketiga bila? Bila? Ingat di Ja'ranah baru ni. Nabi 8. Lepas buka kota Mekah,
Nabi SAW pergi mana? Pergi ke Taif. Kemudian dia bagi harta rampasan di Ja'ranah. Di Ja'ranah ni. Mana Ja'ranah? Ja'ranah tu, orang kita pergi. Pergi melawak ni kan. Ja'ranah tu. Bukan mikot tu, tanah halal dia. Maknanya Nabi bila selesai bagi harta rampasan perang semua, baru Nabi SAW bagi tahu, aku nak pergi umrah. Dia masuk tadi dia pakai serban. Dia tak pakai ihram sebab dia bukan mari nak haji. Bukan mari nak umrah, dia mari nak berperang. Lain 2 kali mari tu pakai ihram sebab umrah. Yang ketiga ni dia mari nak ambil Mekah, maka dia pakai baju rantai, baju besi. Nabi pakai baju besi. Dia tak ajar ilmu kebal. Ini kita hari ni ada selawat kebal pula. Kalau tidak nanyalah sahabat-sahabat mati ramai daripada Uhud, kenapa Nabi tak ajar ilmu kebal? Tadi bila kita sebut tentang ada ulama mari haji 30 kali. Ada jemaah kita tanya, ke ada sini jemaah. Dia kata, "Ustaz, doa apa yang dia baca?" Kata doa kita bagi-bagi tadi tu lah. Dia kena yakin nak baca tu, barulah mari pula insya-Allah. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, bila ke umrah Nabi yang keempat? Bersama dengan haji wada. Alhamdulillah, tamatlah kita. Maka di sini jelaslah kepada kita muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, bahawa Aisyah ni 2 kali dia buat. Kali yang pertama sewaktu haji wada. Dalam perjalanan nak masuk Mekah, tiba-tiba Aisyah menangis. Apa sebab menangis? Dia mari haid. Bila dia mari haid, maka orang nak balik, Nabi kata, "Kenapa kamu menangis?" Haid ni satu ketetapan bagi anak-anak perempuan Bani Adam. Kenapa menangis? Cuma biasalah, moga ramai isteri kan, bermadu ni banyak cerita. Aisyah kata, "Rasulullah, isteri lain naik balik umrah satu, haji. Saya balik umrah dan haji, kiran. Habis tak puas hati, nak umrah satu." Maka Nabi ke bagi suruh Abdul Rahman ambil Aisyah ni buat pergi ke Tan'im. Masjid Tan'im tu nama dia Masjid Aisyah sebab dia pergi niat situ. Tanah haram yang paling dekat, tanah halal yang paling dekat dengan kita mana? Tan'im. Jadi dia pergi niat, dia mari tawaf dengan sa'i, kemudian dia ikut Nabi SAW balik ke Madinah. Kesimpulan daripada kisah Aisyah ni radhiyallahu anha, bahawa Nabi membenarkan kita ulang balik umrah. Ulang balik umrah. Mana nak buat umrah lebih pada sekali lah. Kalau Aisyah tak minta, sukar. Sebab Nabi tak ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tak ulang sekali mari sekali. Sebab apa Nabi tak ulang? Sebab dia takut menyusahkan sahabat. Contohnya kalau setiap kali mari Nabi ulang 3 kali, kita mesti kena 3 kali. Betul tak? Macam wajib. Kalau Nabi tak ulang ni pun kita ulang banyak kali. Cuma ruang untuk mengulangi itu mari daripada hadis Aisyah. Seorang guru hadis besar di Madinah, nama dia Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Guru saya ni waktu kita belajar dulu, pelajar-pelajar duduk munakashah dia, "Syekh, Nabi buat sekali je. Kenapa mu kata boleh ulang balik umrah?" Syekh ni Syekh pakar hadis. Dia kata, "Ni kalaulah benda tu tak boleh, sudah pasti Nabi akan halang Aisyah untuk pergi niat umrah kali yang kedua." Jadi oleh kerana dia buka pintu, maka terbukalah pintu tu. Kita kata alhamdulillah. Cuma tuan-tuan haji dan hajah janganlah ambil kepahaman salah pula. Kalau nak pergi umrah kak, kena pergi niat di Ja'ranah. Niat Ja'ranah boleh berapa kali? 7 kali. Kalau niat di Tan'im, sekali. Kita cari hadis, jumpa hadis riwayat siapa? Pemandu teksi. Sebab pemandu teksi dia nak pergi Ja'ranah. Ja'ranah mahal, tambah 20 riyal. Pergi Tan'im tambah 2 riyal, jadi rugi. Jadi tidak ada riwayat yang menunjukkan kelebihan berganda, tidak ada. Jadi kesimpulannya, bolehlah haji dan hajah kalau kita rasa
ada keperluan nak buat lagi, tapi tak payahlah dengan angka-angka yang tertentu. Setengah orang ni mesti kalau tak cukup 7 kali tu haji dia masalah. Itu masalah dia masalah. Ada berfaham yang gitu. Allah. Haji berapa kali umrah? Kalau cukup 7 derahlah dia. 7. Confident. Kalau tak cukup kan, Allah, tak segar duduk Mekah. Yang penting dia nak bagi tahu tak cukup 7 kali itulah. Dia bimbang takut kena kritik pada orang dia. Jadi bimbang. Jadi dia pun cari alasan lalu. Allah, kebetulan sungguh pergi. Nasib saya lah pergi haji tahun ni. Nyom batuk lah, nyom macam-macam. Jadi umrah pergi 2 kali. Dia takut orang komen dia punya haji tak sempurna. Dia kita kata tak ada komen-komen apalah. Haji nak buat berapa kali buat, tapi jangan sampai peringkat. Dia sebenarnya para sahabat yang mengulangi itu dia tak ulang banyak kali. Dia mari pula. Dia mari pula. Ada setengah ulama kata sekurang-kurang umrah kali yang kedua tu biar rambut hak mula hak cukur pertama tu naik dah. Ni nak cukur apa 2 kali sehari buat ni. Mana ada cukur tak? Pakai pula mazhab 3 kat rambut ya, pakai begitu lah. Jadi wallahu alam. Jadi tamatlah kisah kita, alhamdulillah. Semua terjawab. Mengulangi umrah boleh. Tawal apa tidak digalakkan lah. Cuma dalam hadis tadi kata beza. Al-umratu ila umrati. Bukan umrah hari ni, pagi ni dengan malam ni. Umrah tahun ni tahun depan. Haji dan hajah kena daftar balik pula lah. InsyaAllah kita mari pula. Bila-bila nanti tahun depan, kita mari dengan buah tajuk kita umrah dan jejak sirah. Kita mari banyak hari sikit. Untuk Madinah ni kita melawak banyak tempat tu. Mekah pun kita pergi melawak juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita tentang hadis Aisyah ni. Ada pun orang yang selalu ulang umrah, kita kena bersangka baik. Jangan pula kita kata dia ni umrah tiap tahun. Sedekah tidak, mana awak tahu? Bukan semua orang ni macam kita belaka. Tak, bagi sedekah sekapik beras satu kampung tahu. Tak. Habis Facebook masuk. Kesian makcik. Boleh supik beras agak pakai duk tayang. Anak ni kadang-kadang orang hantar mari makanan ke apa benda tak. Dia budak hak jom ngata ni, dia tahu ustaz tu dia suruh ambil gambar. Kata ambil muting katang kau tu ambil gambar. Ambil gambar makanan dia tu, lepas tu balik. Dia kata suruh ustaz pegang. Dia tak nak apa. Dia nak ngepel tu ustaz memakai juga hak dia ni. Apa nak. Jadi kalau kita ni bahan testimoni dia panggil dah. Kacau betul. Kalau bayar jadi duta mahal-mahal gaji boleh juga. Lepas tu lah setengah ustaz ni nampak macam orang panggil tidak sesuai dengan dia. Tu keluar dari Facebook kat, duk jual ubat kuat lah, jual ubat gatal lah, jual macam-macam, kita tak salah macam tu. Sebab itulah di antara pantang larang saya, kalau saya tengah makan lah ramai-ramai, tak salah ambil gambar tu. Malu korang kita tengah-tengah ngor tu makan. Allah kuat lah ustaz tengah ngor makan. Nak ambil gambar, bagi tahu. Ustaz kita ambil gambar sikit. Kita berhenti dulu makan, berhenti dulu kunyah tak. Ambil baik. Malu korang juga lagi tu. Jadi jangan ambil sopan. Satu lagi, biasa kalau ambil gambar kalau ada suami isteri tu kita suruh suami duduk sini, isteri duduk sebelah tu, biar jauh-jauh lah. Kan kalau hak tak ada suami isteri tu cari orang lain, duduk ramai-ramai. Sebab dunia hari ni boleh buat orang boleh kenak kita macam-macam. Dia ambil gambar dia tak di Facebook, dia tulis biar gambar berbicara. Alah, dia kata ustaz bawa hak mana pula tu? Dia tak kata apa, dia kata hak mana, cuma hak mana. Tapi orang boleh tulis bawah, boleh jadi hak muda dia berkali. Macam-macam tak. Balik tak ada siapa rumah, tak ada siapa airport. Mengamuk ibu kita. Ada macam-macam. Jadi tidak takut mengharmonikan masyarakat. Itu masalah kita ni. Baiklah para jemaah sekalian, sekarang ni tamat dah tajuk kita ni. Kita buka sesi soal jawab 10 minit untuk majlis penamat kita ni, insya-Allah. Ada soalan silakan. Ya, nanti duduk depan. Hanif. Hai. Ya? Pergi murah? Baik. Soalan yang menarik. Orang miskin, dia nak umrah ke, dia nak tampal latak rumah dia? Dia nak apa sekarang? Kita bawa umrah ni 10 hari, habis 8,000. Balik rumah dia tiris. Dia boleh ketadah kepiah dia balik umrah tu. Tak susah.
Jadi kita kena tengok. Dia sekarang 8,000 duit aku nak bawa ke umrah. Tapi kita tengok rumah dia, Masya Allah, tandahnya dah apa ni, nak terbalik dia punya tiang, dah atak dia tiris orang panggil, bocor. Jadi kita beli keperluannya dia nak tu lebih baik daripada kita bawa dia mari umrah sekadar boleh ambil gambar 10 hari, lepas tu balik. Macam tu juga. Karena itu kalau kita nak bagi sedekah pada orang, beri yang menyelesaikan masalah. Contohnya kalau beri 1,000, boleh buat apa 1,000? Kalau bagi 10,000, sesar masalah. Dapur dia, contohnya dapur dia nak terbalik ke, tak, dia punya lantai nak runtuh, atap nak cabut, kita buat, kita bagi yang boleh menyelesaikan keperluan dia. Lebih baik daripada dia duduk mari depan Kaabah 10 hari, lepas tu dia susah. Macam tu juga. Tapi kalau benda sesar, rumah dia okey, anak-anak dia pun tak ada masalah, cuma kita nak bawa dia mari, bismillah, tak ada masalah. Baru ni saya masa umrah lepas Covid baru ni, bila tengok saya nak umrah, ada seorang sahabat kita, dia kata, Ustaz, ada tak orang-orang yang di pondok tu yang belum pernah jejak tanah haram, belum pernah sampai Mekah? Kata ada. Ahli ibadat kuat, tapi dia tak ada duit. Dia kata bawa 5, 6, 7 orang. Jadi saya bawa marilah, sebab dia tak ada masalah kalau balik rumah dia tu, pondok dia tu tak tiris, makannya dia ada, anak-anak dia besar ada. Jadi kita tengok masalah keperluan. Kalau setakat kita boleh bawa mari, kemudian dia balik dia susah macam tu juga, tak selesai masalah dia, tak baik kita selesai masalah dia. Itu dia panggil fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan. Utama orang ni untuk apa? Baik, soalan yang kedua belah tadi. Kau terlupa soalan dah. Bila mah? Tak ada masalah. Dia ambil gambar tidak jadi masalah. Ambil yang masalahnya orang duk makan tu tengah kau tu ambil gambar tu. Jadi tidak sopan lah kalau kita buat Facebook buang lah gambar tu. Tak. Jadi biar bukan saya sajalah, kawan-kawan suka kau tengah duk makan ngangor ambil gambar. Suka? Tak suka. Itu dia panggil dari sudut kesopanan dan ketenteraman awam. Dah. Kita kena jaga supaya kita tak suka, kita pun tak suka kalau gambar kita orang ambil. Tapi tiba-tiba gambar orang lain kita ambil. Kalau ada gambar contohnya sekepintu ya ada gambar, nak juga kita masuk Facebook, jadi kita blurkan gambar kawan tu. Kalau dia kata tak apa, ngangor-ngangor lah, aku nak masuk juga, Allah ikut dia lah. Dia kata apa. Baik, Alik ni pula. Ya. Ya. Alhamdulillah, soalan yang baik. Ada orang kata utamakan tawaf sunat daripada buat umrah. Memang pun tawaf sunat tu kita sini je kita boleh tawafnya. Kat Malaysia mana ada tawaf? Tawaf Kedah ada. Tawaf ni. Jadi utamakan tawaf lebih baik. Ataupun umrah lebih baik. Kita kata dua-dua tu baik. Kalau ada keperluan, contohnya keluarga kita mati, dia belum pernah umrah, kita nak sedekah ke dia, boleh ya kita sedekahkan. Tidak jadi masalah. Tapi jangan umrahkan Nabi. Ni setengah jemaah ni, Ustaz saya cukup dah 7 orang. 7 dah umrah. Mak ayah buat belakang, nak pergi ke Nabi pula esok, kata tak payah. Nabi duduk dalam syurga dah. Yang kita ni tak tahu nak pergi mana ni. Semalam ada orang kata video, dia kata, kalau kita duduk sejuta tahun dalam syurga, lepas tu kita nak tanya Tuhan nak pergi mana pula kita. Kita kata apa ustaz lah cerita lagu ni. Ustaz tak ada kerja lagu ni. Kita kerjakan ni macam mana nak sampai ke syurga. Duk sibuk dalam syurga apa tahu. Kita kata benda yang tidak memberi pendidikan kepada orang. Macam-macam lah tak ada kerja dia panggil. Kita ni jangan nampak tak ada kerja kat hidup ni. Yang nampak banyak kerja. Berapa lagi soalan? Saya habis dah? Ya. Orang hidup setara mana kehidupan dia tu? Jangka dia. Dia akan mati tak lama ke macam mana? Dia ada kategori. Kalau orang hidup sihat walafiat ni tak boleh buat. Contohnya mak kita ke makcik kita ni memang stroke yang tak ada harapan dah nak pulih balik. Itu dia panggil dalam bahasa kita dia panggil ma'dub. Ma'dub ayat tu dibenarkan. Ma'dub ni orang yang tak ada harapan dah nak pulih. Kita kata Allah Ta'ala maha berkuasa. Dengar cerita seorang sahabat saya, doktor pakar. Dia matikan orang 3 hari. Dengar ada cerita. Doktor ada ni, dia doktor belajar.
Dia bagi tahu saya, Syekh, ana cakap kau orang makcik tu 3 hari lagi mati. Kata apa mu cakap macam tu? Ilmu analisa kita ni mati 3 hari. Dia bagi tahu ke anak-anak kawan tu dah mati 3 hari lagi. Jadi keluarga-keluarga dia balik semua nak tunggu mati 3 hari. Hari yang ketiga hak mati tu, pak cik tu celak mata. Celak mata. Dia telefon anak, Syekh, pak cik tu celak mata, anak nak buat mana ni? Kata mudin dengan malaikat maut, dia ambil nyawa kawan tu. Lepas pada tu bukan sakat celak mata, boleh keluar dengan hidup. Lepas tu dia bercakap saya, dia kata aku taubat dah. Syekh, ana taubat dah, lepas ni saya tak akan mendahului ilmu Allah Azza wa Jalla. Nak mematikan orang tak boleh. Dia kita tak boleh. Jadi masalah ma'dub ni kita tak boleh nak kata mati dah, tak mati lagi, tunggu dia matilah senang. Nanti dia mati, kita umrahkan dia, kita hajikan dia. Kita tak tahu kuasa Allah Ta'ala tak. Tiba-tiba kita kata dia mati, hidup balik, nak kata apa? Sihat molek pula. Boleh mari Mekah kali dengan kita. Sudah kata kan saya balik awak punya tawaf hari ni. Ya ambil kamu lah. Dia ada hukum lah. Hukum dia panggil ma'dub. Makna kalau orang tu dianggap ahli perubatan, kata tak ada harapan lagi nak sembuh dan dia belum pernah lagi umrah haji, boleh ya kita badalkan dia. Hukumnya. Tapi bagi ana tidak perlulah kita gopoh. Tunggulah sampai masa Allah Ta'ala tetapkan bila ke waktu dianya. Kita uruskan pada masa itu. Wallahu alam. Soalan kita yang terakhir. Lagi masjid dah ni. Semangat dah belakang dah. Kau tak ada dah. Alhamdulillah. Binikmati tatimmu salihat. Kita kata dengan izin Allah SWT kita akan bertemu lagi lah dalam majlis-majlis yang akan datang. Kuliah tafsir kita insya-Allah kita akan sambung balik 1 hari bulan Ogos nanti insya-Allah. Jemaah yang duduk sini boleh apa ni, boleh siaran ulangan lah. Pukul 1:30 pagi nak panggil macam mana tak? Sabarlah. Itu pun insya-Allah agak-agaknya sihat molek lah balik ni, tidak batuk. Jadi kita akan sambung balik kuliah pengajian kita. Jadi para jemaah sekalian, ikutlah kuliah pengajian kita ni. Alhamdulillah setakat yang ana diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala ni, boleh katakan kuliah kita tu kita rakam dan siri dia lengkap. Mana kalau kita nak, contohnya kita nak belajar kitab fiqh, nama dia Fiqh Manhaji, fiqh mazhab Syafi'i ni, saya ajar daripada jilid 1 sampai jilid 8 dekat 10 tahun. 10 tahun masa. Semua lengkap daripada awal sampai akhir. Nak mengaji kitab tasawuf contohnya, kitab bimbingan mukmin, ada 100 lebih dia punya siri. Ambil beli kitab, belajar. Mudah-mudahan ada masa untuk kita menambahkan ilmu insya-Allah. Walaupun kita tak nak depan payah zaman kita hari ni. Kita guna alam maya, alat-alat yang ada ni, itulah di antara proses penambahan ilmu. Mudah-mudahan ada keberkatannya insya-Allah. Jadi kita minta maaf lah dengan sahabat-sahabat yang masih lagi di sini. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di Malaysia, di alam maya yang akan bersama esok. Kita doakan supaya Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita, dapat sampai ke Madinah dengan aman, dengan baik, sampai ke negara kita juga dengan selamat insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.